Buletin Didik 27 Julai bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Negara kini berdepan masalah beban berganda malnutrisi dengan peningkatan kadar obesiti di setiap peringkat umur serta kekurangan pemakanan terutamanya dalam kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun susulan pembangunan pesat sosio-ekonomi termasuk perubahan gaya hidup dan amalan pemakanan. Keadaan ini menyebabkan negara kini sedang berhadapan dengan masalah beban berganda, mal pemakanan dengan peningkatan kadar obesiti di setiap peringkat umur dan masalah kekurangan pemakanan utamanya dalam kalangan kanak-kanak bawah umur 5 tahun yang memerlukan perhatian yang serius. Masalah mal pemakanan merupakan satu krisis kesihatan sejagat, terutamanya di saat pandemik COVID-19 sedang melanda seluruh dunia. Beliau berkata demikian ketika melancarkan DPKM 2.0 secara maya yang turut disertai Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Tambah Perdana Menteri, selain daripada beban penyakit tidak berjangkit yang berpunca daripada pemakanan seperti diabetes dan darah tinggi, Jabatan Perangkaan Malaysia menganggarkan pada 2030 Malaysia akan mencapai status negara tua dengan peratus penduduk berumur 60 tahun dan ke atas adalah 15.3%. Menjadikan kamus sebagai sahabat, golongan pelajar disaran menjadikan amalan merujuk kepada kamus untuk meningkatkan tahap kefahaman dalam bahasa Melayu selain menambah penguasaan dalam bahasa asing terutamanya bahasa Inggeris. Kamus Dwi-Bahasa Melayu-Inggeris terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menyimpan segala rahsia kejayaan. Kamus ialah buku yang mengandungi perkataan dan ungkapan dalam sesuatu bahasa yang disusun mengikut abjad dengan keterangan makna dalam bahasa yang sama atau yang berlainan atau dengan padanannya dalam bahasa lain dan contoh penggunaannya. Pengguna sasaran kamus ini ialah pengguna yang fasih berbahasa Melayu yang ingin belajar dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris supaya dapat menterjemahkan atau menjana teks dalam bahasa Inggeris sama ada untuk pengguna ini menulis ataupun bertutur dalam bahasa Inggeris. Secara tak langsung sebenarnya kamus ini pengguna sasarannya ialah pelajar sekolah menengah, pelajar peringkat pengajian tinggi dan juga masyarakat umum yang ingin mempelajari bahasa Inggeris. Beliau berkata demikian dalam program Peka Bahasa Anjuran DBP yang berlangsung secara maya siang tadi. Tambah Fazira, setakat ini terdapat 10 kamus Dwi Bahasa yang diterbitkan oleh DBP dan kesemua kamus yang diterbitkan sumbernya adalah bahasa asing dan bahasa sasarannya ialah bahasa Melayu. Entrinya terdiri daripada kata umum kata umum yang standard dalam bahasa Melayu. Umumnya entri ini merupakan kata dasar yang berupa kata tunggal. Contohnya perkataan gembira, tinggi, umur, saya, pegawai, suka makan. Saya suka makan, jadi saya berikan contoh itu. Entri juga boleh terdiri daripada frasa ataupun kata majmuk, kata majmuk yang sudah boleh berdiri sendiri dengan membentuk kata terbitan melalui pengimbuhan. Contohnya atur cara, ada pengatur caraan. Jadi kita jadikan entry ada mengatur cara, pengatur caraan ataupun contoh lagi kemaskini, mengemaskinikan, pengemaskinian. Jadi itu kita jadikan entry. Selain kata-kata umum, kita masukkan juga istilah yang umum yang tidak begitu teknikal lah. Kata Fazira lagi, sesuatu yang selalu orang ramai mungkin tersilap ialah mampu bertutur bahasa Melayu tidak bermakna anda sudah dapat menguasai bahasa berkenaan dengan baik, tetapi dengan bimbingan dan takrifan yang disediakan kamus Dwi Bahasa ini, pengguna dapat memantapkan penguasaan bahasa Melayu dan dalam masa yang sama mampu menguasai bahasa Inggeris jika rajin menelaah kamus berkenaan. Jika belum memiliki lagi kamus yang kita bincangkan tadi itu, bolehlah dapatkan.
bertemu kembali. 80% penduduk 18 tahun dan ke atas di Labuan telah melengkapkan dos vaksin COVID-19 hari ini. Ia meletakkan Labuan sebagai wilayah pertama mencapai sasaran imuniti kelompok. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi manifestasi negara mampu melaksanakan Pelan Pemulihan Negara PPN dengan nilai ambang ditetapkan. Bersandarkan status itu juga, jelas Tan Sri Anwar, Labuan sudah bersedia memasuki fasa 2 atau 3 PPN bergantung kepada pertimbangan semasa. Namun peralihan itu tidak diputuskan secara terburu-buru bagi mengelak orang ramai leka dalam memerangi pandemik COVID-19. Nikmat juga untuk tempat lain, ya. Kita di belakang, Putrajaya kejar di belakang, Kuala Lumpur belum dapat capai 80% 2 dos, tapi bila Labuan dah buktikan kita boleh capai, maka yang lain-lain juga. Jadi itu spiritnya program. Penghargaan turut dizahirkan kepada petugas kesihatan, penduduk Labuan dan semua yang terlibat atas kejayaan itu. Tan Sri Anwar berkata demikian ketika berucap secara maya pada program pelancaran negeri pertama mencapai 80% populasi dewasa menerima 2 dos vaksin COVID-19. Acara berlangsung di Pusat Pemberian Vaksin PPV Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan. Chef restoran Chin King Lung, 30 tahun, menerima suntikan daripada Pengarah Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Buhari sebagai penerima vaksin dos kedua yang ke-54,800 sekaligus mencatatkan rekod pencapaian 80% imuniti kelompok dewasa di Labuan. Labuan sebelum ini pernah berada pada tahap membimbangkan selepas penularan pertama varian Delta COVID-19 dikesan di wilayah berkenaan pada 24 April lalu. Jangkitan di Pulau Bebas Cukai itu juga pernah meningkat sebanyak 1,340 kes dalam masa 1 minggu dengan kadar R0 melebihi 2.4 sehingga pernah diisytiharkan sebagai zon merah. Kadar jangkitan COVID-19 dalam kalangan individu tiada sejarah vaksinasi jauh lebih tinggi berbanding yang divaksin, iaitu antara 67.5% hingga 97.9% bagi 5 kategori. Peratusan tertinggi direkodkan bagi kategori 5 semalam apabila 93 kes atau 97.9% dicatat oleh mereka yang belum divaksin. Ia berbanding hanya 2 kes atau 2.1% oleh mereka yang sudah divaksin. Bagi kategori 1 yang tidak bergejala, sebanyak 95.6% pesakit direkodkan semalam tidak mempunyai sejarah vaksinasi, manakala kategori 2 yang bergejala ringan merekodkan 87.6%. Jumlah pesakit COVID-19 yang mempunyai sejarah vaksinasi dalam kategori 1 dan 2 masing-masing seramai 316 orang atau 4.4% dan 872 atau 12.4%. Data Kementerian Kesihatan itu sekaligus menunjukkan mereka yang belum divaksinasi terdedah dan berisiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19. Selain itu, data KKM juga menunjukkan bilangan pesakit yang tidak mempunyai sejarah vaksinasi lebih tinggi bagi kategori 3, radang paru-paru, kategori 4, radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen dan kategori 5, kritikal dan memerlukan bantuan pernafasan. Bagi kategori 3, sebanyak 56 kes atau 67.5% dicatat oleh mereka yang tidak mempunyai sejarah vaksinasi berbanding 27 kes mereka yang mempunyai vaksinasi. Kategori 4 pula, 66 kes adalah mereka yang tidak mempunyai sejarah vaksinasi berbanding hanya 11 kes mereka yang sudah divaksinasi. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan KKM sudah memohon peruntukan tambahan berjumlah RM100 juta bagi tujuan penyumber luaran untuk meningkatkan kapasiti hospital awam dalam usaha negara merawat kes COVID-19. Permohonan peruntukan tambahan itu dibuat berikutan peningkatan kes positif pandemik yang terus meningkat akhir-akhir ini. Pada tahun 2021, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 100 juta lagi kepada KKM bagi tujuan penyumber luaran perkhidmatan kesihatan ke hospital swasta dengan memberikan keutamaan kepada kes-kes di Lembah Kelang. Penyumber luaran bagi kes-kes lain daripada COVID-19 ini bertujuan untuk meningkatkan kapasiti hospital awam bagi merawat kes-kes COVID-19.
Beliau berkata demikian ketika sesi penerangan mesyuarat khas Dewan Rakyat siang tadi. Jelas Dr. Adham lagi, kerajaan pada tahun lalu memperuntukkan 56 juta kepada KKM untuk penyumbang luaran pesakit kepada hospital swasta bagi mengurangkan masa menunggu pesakit yang perlu menjalani pembedahan atau prosedur kritikal seperti rawatan jantung dan kanser. Jelasnya penyumbang luaran yang dilakukan secara tidak langsung membantu meningkatkan kapasiti hospital KKM bagi merawat pesakit COVID-19. Hai, Assalamualaikum. Pada kali ini cikgu akan berkongsi dengan kamu semua 5 tips belajar bahasa Melayu dengan berkesan. Baik. Yang pertama, pelajar mestilah memberikan fokus 100% ketika berlangsungnya proses PDPC. Baik. Yang kedua adalah cikgu mestilah tahu kelemahan dan juga kekuatan pelajar tersebut. Baik. Yang ketiga adalah pelajar perlu didedahkan dengan format dan juga penilaian PBD. Baik. Tips yang keempat adalah pelajar mestilah menguasai kemahiran mencatat nota dan juga menghasilkan bahan secara grafik. Dan tips yang kelima adalah pelajar mestilah mengelak daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang mudah dalam bahasa Melayu. Baik, itu saja dari cikgu. Baik, sekian. Bye. Persatuan Taman Tema dan Pusat Hiburan Keluarga Malaysia (MATFA) menyediakan tiket diskaun dan baucer istimewa sempena Hari Kemerdekaan bagi individu yang sudah mendapat vaksin menjelang 31 Ogos ini. Ia melibatkan tiket ke 130 taman tema, 350 pusat hiburan keluarga selain taman permainan seluruh negara bernilai hampir RM640,000. Kempen ini adalah sebahagian tanda sokongan terhadap saranan kerajaan yang memberi kelonggaran sekatan perjalanan dan sosial kepada individu yang sudah lengkap divaksin. MATFA juga meminta kerajaan untuk memberi kebenaran kepada sektor pelancongan seperti taman tema, pusat permainan, spa, pawagam dan pusat hiburan keluarga untuk beroperasi pada fasa kedua Pelan Pemulihan Negara. MATFA yakin ekonomi dapat dikembalikan semula dengan sumbangan sektor pelancongan 13.1% hingga 14.2% daripada jumlah KDNK. Facebook menggabungkan pakarnya dari seluruh sektor perkakasan, permainan dan unit realiti maya untuk membina dunia digital lebih interaktif dikenali sebagai Metaverse. Ia adalah istilah diungkapkan penulis sains fiksyen Neil Stephenson merujuk kepada dunia bersepadu dalam talian di mana beberapa pengguna boleh melepak, membelanjakan wang, menggunakan media, malah meneroka potensi kerjaya. Projek itu dilihat sebagai keutamaan penting bagi masa depan Facebook oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark Zuckerberg. Menurut Eksekutif Facebook, Andrew Bosworth, Facebook kini menubuhkan pasukan produk Metaverse yang akan menggandingkan pasukan berkaitan bagi menumpukan kepada tanggungjawab membangunkan produk itu. Nilai utama Metaverse ialah kehadiran di alam maya, perasaan benar-benar berada bersama orang lain seperti di alam nyata. Vishal Shah dari pasukan Instagram akan mengetuai kumpulan produk Metaverse yang baru ditubuhkan itu. Epic Games, syarikat Amerika Syarikat yang membangunkan permainan video Fortnite awal tahun ini mengumumkan sudah mengumpulkan dana $1 bilion. Sebahagian dana berkenaan adalah untuk menyokong wawasannya bagi Metaverse. Permainan video popular seperti Fortnite menyaksikan penggunaan melambung tinggi ketika pandemik COVID-19 dan penciptanya melihat potensi untuk berkembang dalam sektor hiburan, pertemuan atau kegiatan kerja secara maya ke maya. Mengakhiri buletin didik, pawagam tertua di dunia di Perancis yang mencipta Guinness Book of Records masih beroperasi sejak dibuka pada tahun 1899. Saya Midi Saleh, salam hormat dan Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.